Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak Ustaz dalam keadaan yang sihat, selain mengekalkan semangat untuk menuntut ilmu walaupun berada di rumah ataupun di mana sahaja. Dalam hadis tentang menuntut ilmu, baginda Rasulullah SAW bersabda, "Belajarlah kamu semua dan mengajarlah kamu semua, dan hormatilah guru-gurumu, serta berlaku baiklah terhadap orang yang mengajarmu." Hadis riwayat Tabrani. Oleh itu, Ustaz harap anak-anak dapat menonton sehingga habis video ini dan cuba memahami isi penerangan kali ini. Selamat menonton. Anak-anak, seorang Islam yang mengamalkan perbomohan hendaklah memastikan bahawa setiap sesuatu yang dilakukannya itu adalah kerana Allah dan sentiasa memohon pertolongan Allah, bukan dari yang lain seperti jin dan syaitan. Pada masa yang sama, orang yang menerima rawatan daripada bomoh harus memastikan rawatannya tidak bercanggah dengan Islam. Amalan mempercayai bomoh ini mempunyai kesan yang sangat besar kerana amalan ini boleh mengakibatkan seseorang itu menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain tanpa mereka sedari. Maksud syirik. Syirik ialah perbuatan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Syirik boleh berlaku dalam beberapa keadaan. Yang pertama, syirik boleh berlaku dalam keadaan perkataan. Contohnya, dengan menyatakan ada kekuatan selain dari Allah, seperti menyatakan penyakit ini hanya bomoh itu sahaja yang dapat menyembuhkan. Dalam Islam, setiap penyakit itu adalah datangnya dari Allah, dan kita sebagai hamba perlu berusaha mencari kesembuhan di samping meletakkan hak mutlak. Kesembuhan hanya izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Keadaan yang kedua ialah dari segi perbuatan. Syirik dari segi perbuatan boleh berlaku dengan cara memakai tangkal. Tangkal diertikan sebagai perkara bagi menolak bala seperti penyakit, hantu, jin dan lain-lain. Tangkal biasanya dipakai atau digantung pada leher, tangan atau kadang-kadang diletak di bawah bantal. Permasalahan tangkal sudah lama bertapak dalam masyarakat Arab Jahiliah sehingga meresap masuk ke alam Melayu. Malah, penggunaannya diterima pakai dan diamalkan oleh masyarakat dahulu hingga kepada masyarakat moden. Sabda baginda Rasulullah SAW, "Sesungguhnya jampi mentera dan tangkal serta ilmu pengasih adalah syirik." Sunan Abi Daud. Keadaan seterusnya ialah dalam keadaan i'tiqad. Syirik dari segi i'tiqad ialah dengan cara meragui ataupun menafikan Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya seperti fahaman ateis. Ateis bukanlah satu agama, tetapi merupakan satu bentuk kepercayaan yang menafikan kewujudan Tuhan. Golongan ini mula menular hingga ke Malaysia dan semakin merebak di kalangan anak muda. Anak-anak,
Barangkali kita telah terselamat daripada melakukan perkara yang membawa kepada syirik secara terangan, seperti menyembah berhala, tokong atau apa sahaja yang menyamakannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi adakah dengan tidak menyekutukan Allah secara terang, kita tidak melakukan syirik kepadanya? Perbuatan syirik, perbuatan yang menyekutukan Allah dalam apa jua keadaan, sama ada dari segi perkataan, pegangan, perbuatan dan i'tiqad, iaitu dengan menjadikan sesuatu yang lain, sama ada makhluk bernyawa atau sebaliknya, menyamai bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Hukum mensyirikkan Allah adalah haram, seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka janganlah kamu mengadakan bagi Allah sebarang sekutu, padahal kamu semua mengetahuinya bahawa Allah ialah Tuhan yang Maha Esa. Surah Al-Baqarah ayat 22. Seterusnya kita akan lihat kepada jenis syirik. Syirik boleh terbahagi kepada dua, iaitu syirik jali dan syirik khafi. Syirik jali ialah mempercayai atau mengaku ada Tuhan lain selain Allah. Syirik jali juga dikenali dengan syirik besar. Contoh keadaan yang membawa seseorang kepada syirik jali seperti menyembah berhala, matahari, bulan atau lain-lain, meminta doa dan pertolongan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Akibat orang yang mengamalkan syirik jali, yang pertama, merosakkan akidah kerana mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Yang kedua, hilang pergantungan dengan Allah. Mereka yang melakukan syirik jali mengharapkan bantuan dari jin dan syaitan. Yang ketiga, berdosa besar. Syirik adalah dosa yang paling besar. Ibnu Katsir berkata, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengampuni dosa syirik, iaitu ketika seseorang hamba bertemu Allah dalam keadaan yang berbuat syirik. Manakala menurut Ibnu Jauzi, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengampuni orang yang musyrik yang mati dalam kesyirikan. Ini bermaksud jika dia meninggal dunia dalam keadaan sempat bertaubat, maka dia akan selamat daripada azab neraka. Seterusnya kita akan lihat kepada syirik khafi. Syirik khafi ialah tidak meletakkan Allah sebagai yang mutlak dalam niat ketika melakukan ibadah. Dikenali juga dengan syirik kecil. Keadaan yang membawa kepada syirik khafi ialah riak dalam ibadah, melakukan ibadah hanya mengharapkan pujian manusia. Akibat orang yang mengamalkan syirik khafi, yang pertama, menghapuskan pahala ibadah yang dilakukan. Yang kedua, sukar menerima pandangan orang lain. Yang ketiga, suka menimbulkan permusuhan. Yang keempat, dibenci oleh masyarakat. Dan yang terakhir, mudah putus asa. Anak-anak, kita dianjurkan untuk mencari ilmu agama yang kukuh dan belajar dengan mereka yang arif, supaya ilmu agama boleh menjadi benteng atau pendinding daripada ancaman perbuatan yang merosakkan akidah terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita bersama membina kesedaran melalui ilmu dan sentiasa menambah pengetahuan, supaya kita tidak terjerumus dengan perbuatan bukan sekadar sia-sia, tetapi membawa kepada dosa. Oleh itu, kita perlu sentiasa berhati-hati dalam setiap tindakan, supaya tidak terjebak dengan syirik yang membinasakan. Adalah merugikan ibadah kita yang dilakukan secara bersungguh-sungguh ataupun sedekah jariah yang sekian banyak jika amalan itu bersulam perbuatan riak yang menjurus kepada syirik, kerana telah banyak disebut dalam hadis dan Al-Quran bahawa amalan syirik hanya membawa kepada kebinasaan serta kerugian. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya semasa ia sedang memberi nasihat kepadanya, wahai anak kesayanganku, janganlah engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah satu kezaliman yang besar.
Surah Al-Luqman ayat 13. Terima kasih kerana sudi menonton video sehingga akhir. Semoga memberi manfaat kepada semua. Gunakan manfaat ruang ini untuk membantu anak-anak di rumah. Akhir kata, ilmu dicari bukan mencari. Ini membawa maksud seseorang yang ingin belajar harus berusaha mencari guru dan ilmu, bukan menanti guru dan ilmu datang kepadanya. Kita jumpa lagi dalam video-video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.